kau kalau betul-betul kau sayang bini kau yang pertama ni, kau beritahu. Kalau katakan kau menyeruk, maknanya korang ni dianggap jantan tu. Uish, macam tu. Uncle tu senang cakap, macam tu tak ambil tahu. Layan expat ni, permaisuri. Dia bukan sekadar datang, cik duduk dengan kita, layan suami tercinta untuk pergi ke mana ni. Permaisuri mencantikkan segala keindahan yang dia dah jalan dan juga apa yang perlu dilakukan, kebaikan masalah rakyat. AB, spin that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di dalam podcast The Cave. Tagline kita, Real Talk, Real Talk. Real Talk, Real Talk. Bersama saya, Paul, Kimi dan juga Uncle. Okey, jadi banyak isu lah yang kita akan kupas dalam episod 3 ni. Dan macam biasa, segmen pertama kita Talk to the Heart. Talk to the Heart. So what we going to say about Talk to the Heart ni regarding this first segment ni, apa yang kita nak cakap? This first segment ni kita Tak sabar kena dengar ni, kali yang kena nak bercakap ni. Apa yang kau nak goreng ni, Paul? Okey, tajuk kita pada this episode kita bentangkan tajuk poligami. Kau Aduh, kau kasih ni. segmen poligami apa yang kau nak buka? Poligami sebab kita tahu sekarang ni tengah panas pasal isu abang Tesla apa semua ni. Okey. Dan juga banyak isu curang pun banyak lah kan. Ya, tapi kita ambil isu poligami lah. Hari tu apa? Putus cinta lah, apalah. Tak apa, layan. Hari ni Kita ni poligami. poligami tapi Okey. macam kelakar sebab korang tak kahwin lagi. Tapi korang berhak lah nak tahu juga cerita pasal poligami Okey. kan. So apa cerita ni? Apa yang kau nak tanya Uncle sangat cerita pasal poligami Paul. ni? Okey, Uncle. Poligami ni kita tahulah dia antara sunnah lah orang cakap kan. Sunnah. Tapi banyak yang disalahgunakan. Zaman ni orang cakap sunnah cuma benda tu disalahgunakan lah. Okey. Jadi Soalan dia. soalan dia, Aku nak dengar ni. Soalan dia ni. jadi Uncle, ni- soalan pertama saya Uncle lah. Uncle Kita- jawab kita- salah ni habis ni. Okey, betul. Mendengar yang pertama sekali dia queen ni lah kan. Tak kena jawab ni. Okey, so kita tahu macam ibadat haji ni yang berkemampuan kena pergilah. Okey, betul. Jadi poligami ni Uncle kan. Kalau Hmm. kita berkemampuan, adil, kita rasa adil, dia macam mana Uncle rasa ni pada Uncle lah, jadi wajib ke, sunat muakkad ke, macam mana Uncle rasa? Cerita tentang poligami ni mungkin ada yang mungkin tak berapa nak faham mungkin bahasa poligami ni. Saya percaya, Uncle percaya juga. Mungkin ada orang tak tahu pasal poligami. Tapi lebih kita nak senang bahasa mudahnya, tambah bini lah saya Tambah kata. cawangan lah, kan? Tambah cawangan, Tambah tambah ranting ke, tambah bahagian ke, apa kau nak letak suka hati. Pendekkan cerita poligami ni lebih kepada tambah isteri lah bahasa dia. Di mana kalau menurut Islam, kita ni kalau lagi yang berkemampuan boleh sehingga kota tu ada 4. Betul tak kan? Betul? Tapi benda ni juga yang kebanyakan jadi satu isu berat di mana bukan orang beragama Islam, ada certain orang menganggap benda tu menjadi bahan jenaka. Dan jadi bahan jenaka dan dia memberi satu tamparan buruk kepada agama Islam, mengatakan point dia cakap, tengok ni, yang kena impact normally biasanya orang Melayu, sebab orang Melayu kita ni 99.99% is Muslim. Yes. So memang automatik kalau baik kaum India ke, kaum Cina ke, dia akan memang ke arah attacking beli orang Melayu kita. Ni lah tengok kahwin 4. Tapi sebenarnya nasib baik dari segi agama Islam, kita menetapkan kahwin tu hanya limit kepada 4. Betul. Sedangkan kalau kita tengok cerita zaman dulu, kalau ikut agama Hindu, Uncle tak silap ikut agama Hindu, India sendiri, raja je pernah berkahwin beribu orang. Anak dia dah berapa ramai. Dah berapa ramai. Tak, ni serius, ni cerita serius. So bayangkan, itu saya Uncle nak cakap, bukan Islam meletakkan cerita poligami ni asalnya. Islam lah yang menghadkan
untuk manusia berkahwin lebih. Jadi 4 tu cukup lah kan. Tapi disalah taksirkan oleh baik dalam agama Kristian pun dia ada cerita tentang benda ni. Lagilah dia tak ada letak limit. Ikutkan agama Islam ni antara agama yang paling sempurna dia letak limit. Kalaulah kata agama Islam ni tak letak limit 4, angka yakin setiap bulan orang Melayu kahwin 10 pun ada. Tak betul lah. Betul lah. Percayalah, percaya. Itu belum cerita nikah kontrak dan sebagainya. Faham tak nikah kontrak ni? Kurang tahu kan. Nikah kontrak kejap kahwin lepas tu dah kahwin hanya just for the sake of maybe ada atas ada berapa lama kejap lepas tu dah cerai. So benda tu kalau dia boleh buat sampai tak ada limitation, benda ni poligami rasanya lebih daripada 4 kalau katakan Islam tak letakkan 4. Jadi tentang balik pada cerita poligami ni, angka tahu pasal apa korang tiba-tiba buka kupas topik poligami ni. Isu dia mesti kes Abang Tesla. Okay, angka pun sebenarnya tu sekarang angka tengok juga video yang tentang poligami yang especially Abang Tesla tunjuk hero, dia tunjukkan hero lah bagi angka, dia kira King of Malaya lah King of Malaya. Habis dia tunjuk semua step-step dia daripada dia sebelum nikah, dan dia pergi sembahyang subuh dulu, dan dia sampailah dia pergi baru-baru ni dia pergi mana? Umrah Umrah. Dia tunjuk scene-scene sebenarnya. For me actually benda tu tak perlu. Aku rasa tak perlu sebab dia lebih mendatangkan dia tetap ada sikit datang daripada hati tu tentang keriakan manusia tu akan berlaku. Sebab bagi Angka kalau kita nak berkahwin 4 ke nak berkahwin 2 ke bertiga ni, tak perlu kita nak war-warkan kepada orang luar. Terutama first kali kita kena jaga hati yang isteri kita tu, isteri pertama ke kedua ke ketiga dan keempat. Kita tak tahu, mungkin dalam keadaan sekarang ni dia rasa mungkin popular, perempuan ni senang dia rasa macam famous sikit, padahal kan janji okey viral, tak ada hal lah, dia pun seronok-seronok. Tapi kita tak sedar dalam masa yang sama mungkin akan berlaku mengguris hati. Jadi benda-benda ni pun dia memang ada impact. Macam yang soal kahwin tadi yang Paul tanya Uncle tentang isu kahwin 4 ni. Uncle rasa sebenarnya memang tak ada salah. Ini masalah ni bila nak cakap topik ni Kang. Nanti yang mendengar ni kan salah pula tak setuju pula. Aku nak kena berhati-hati kan. Kena berhati-hati apa yang kena cakap ni. Tapi Uncle steady. Uncle steady. Kalau Uncle steady. Nanti kalau tak percaya, nak tengok Uncle steady dah steady. Korang nanti tengok link Uncle sendiri kat bawah ni, Uncle steady. Sebelum topik ni Uncle dah keluar steady. Uncle sendiri dah memang steady. Jadi sebabkan Uncle dah kata Uncle steady, Uncle kena bersedia dengan soalan-soalan Paul lepas ni lah. Okey, tak ada masalah. Kita open juga untuk viewers kita, listeners kita. Nak kalau tengok YouTube kita ni, komen kat bawah lah apa-apa soalan tak ada masalah. Uncle memang boleh nasihatkan orang yang tengah berpoligami, yang nak berpoligami pun Uncle boleh nasihatkan. Semua insya-Allah Uncle boleh advice lah. So jadi soalan apa yang selain pada tadi Uncle dah ceritalah tentang poligami ni boleh ke tak boleh tu Uncle cakap sebenarnya benda ni berhak kepada individu tu sendiri. Bagi Uncle pasal soal nak kahwin 4 ni, kita bukan tanya isteri kita yang pertama tu yang kita nak tambah sebenarnya. Tanya diri kita sendiri dulu sebenarnya. Tanya dia mampu ni. Mampu ni betul. Kebanyakan Uncle nak tekankan balik sekarang kat sini. Kebanyakan orang anggap mampu tu segi soal duit kewangan. Dia bukan isu pasal soal kewangan Uncle rasa. Sebenarnya isu tentang daripada kemampuan kita adalah kemampuan untuk menanggung bebanan tanggungjawab tu. Itu benda yang paling pertama sekali. Sebab bagi Uncle, bila kita dah tahu kita nak berpoligami, nak berkahwin tambahan ni, tanggungjawab ni bagi Uncle tanggungjawab besar. Sebab kalau tanggungjawab yang isteri pertama ni, kita bukan sekadar macam abang beli beras lah, dapur berasap lagi lah, come on lah. Ini jangan jadi benda jokes tau. Benda ni Uncle rasa we cannot play to polygamy is actually for the sake of joking around. Tak boleh. Benda ni Uncle rasa benda tu sangat sensitif sebab dia melibatkan agama. Jadi kalau kemampuan kita, tanya diri kita sendiri dulu, adakah kita mampu memikul tanggungjawab dulu yang pertama. Ini korang kat rumah sendiri pun cerita setakat beras. Memanglah korang beli beras. Habis yang lain kerja-kerja korang, ini apa?
Kau hantarnya menyapu rumah tak payah cerita lah. Tak Sidai pernah nak baju pegang lah. sidai baju pun tak pernah. Lagi apa lagi kau nak cerita? Apa lagi? Cerita Apa basic. ya? Ada yang ada anak, Ada anak yang kecil-kecil Menguruskan- lagi nak menguruskan menguruskan anak-anak. Ini belum apa-apa lagi. Maid, kita bayar je lah maid. Hantar Betul. maid, itu maid, ini maid. Tak payah cerita je lah. Lepas tu apa? Bini kedua pun ada maid. Bini ketiga ada maid. Bini keempat ada maid. Macam tu. Kau Come on bukan lah. mampu lah. Benda ni kalau kita nak jadi, kita tanya dulu tanggungjawab. Kewangan ni Uncle rasa, insyaAllah, Uncle tak Betul. tahulah sebab Uncle bukan pengalaman berkahwin Oh, ramai. Kan? Tapi Uncle rasa, kalau tanggungjawab korang boleh pikul. Isu duit tu Uncle rasa bukan satu benda yang besar. Ya. Jujur Uncle cakap, bukan adalah benda besar untuk menambah ataupun mengurangkan apa, tak ada isu sangat. Dia memang betul, duit tu kita tahu kewangan. Tetapi kalau betul kita boleh jalan tanggungjawab tu, insyaAllah Ya. kewangan tu bukan jadi main isu lah. Dia akan jadi isu yang ke-5, ke-6, Betul. ke-7 lah. Dan Itulah. satu lagi yang Ha. what about, yalah satu pasal tanggungjawab. Yalah, kita nak provide apa tu semua ni. Okay. Dan juga satu lagi dia punya orang kata clarification. Clarification bagi nak persetujuan Faham daripada dua-dua Ini pihak betul. ni. Okay. Okay, family Soalan kita, bagus. family Soalan bini ni pertama, memang betul soalan tak? ni Uncle Itu rasa pandangan Uncle tak sabar nak jawab ni. keluarga pertama, Ya, bini betul. pertama kita. Macam mana ni? Okay. Kebanyakan kita di Sebab Malaysia ni lah. Sebab kita Kim kan apalah, Kim selalu nampak kadang-kadang most of the men kahwin ni yang dengar yang jujur bagus lah. Ada yang tak declare kahwin dua apa semua. Ada ke kawan-kawan kan dia tipu-tipu. dengar? So far okey lah. Tak nak sebut lah kan. So far okey lah. So jadi Itulah macam ni dia, lah. macam ni je. Uncle rasa lah kes yang nak kahwin tambahan ni lah. Okey. Tak payahlah korang nak acah-acah menyuruh ni duduk macam selimut. Itu pun korang pengecut kan. Apatah lagi korang nak cerita tanggungjawab nombor 2. Itu saja alasan korang. Rasulullah pun tak beritahu tahu dulu. Itu kau kena ingat macam mana nak memberitahu ketika Rasulullah tentu ketika dia berhijrah dan berdakwah. Dan dia balik baru dia beritahu. Dan ada sebab apa? Time tu mana ada WhatsApp. Iyalah. Time tu Betul. mana ada Telegram ke apa semua. Lambat. Lambat. Jadi korang nak samakan tak habis cerita Rasulullah ni lelaki lah. Uncle bukan nak backup perempuan sebab uncle lelaki kok kalau nak tambah dia kan mesti nak kena fikir kan. Tapi ini realitinya. Juga hati-hati juga lah. Tak, korang kena lah. Janganlah ambil point tak habis cerita sunnah Rasulullah. Sedangkan sunnah Rasulullah ni tengok kat mana yang dia boleh buat, mampu buat dan komplit. Macam mana yang siapa Caprice kena kan. Baca Quran dulu apa je kan. Baca Al-Fatihah apa lah kan dalam video dia something like that lah kan. Ini korang nak guna cerita pun Rasulullah. Sedangkan korang punya basic agama pun tantang nak baca alif bata pun dah menggigil. Tantang pun tak boleh. Betul ni jujur tapi korang nak Terus nak jam ke itu ke sunnah Rasulullah tak boleh. Itu jangan korang ambil kat itu dah maknanya itu tunggang Rasulullah tau lagi teruk daripada tunggang agama tu. Itu korang tunggang Rasulullah tau. Jangan main-main bro. Serius ni cerita bukan main-main tau. Korang ambil alasan Rasulullah boleh buat. Rasulullah tak payah beritahu bini nombor 1. Oh dekat Malaysia ni susah lah. Undang-undang je. Kita boleh ni lah. Sebab tu nikah kat Thailand lagi senang. Bro. Baik-baik jantan kat luar sana lah bro. This is a gentle jantan terus aku beritahu lah. Kalau korang gentle kau bagi tahu bini pertama lah. Kau respect perempuan. Kau kalau betul-betul kau sayang bini kau yang pertama ni, kau bagi tahu. Kalau katakan kau menyuruh, maknanya korang ni dianggap tak jantan bro. Mengecut. Nature tu. Uncle tu serang cakap, racun le tak bagi tahu bini racun kau. lah, Racun serang sebab apa? Alasan cakap Malaysia ni undang-undang ni. Korang tahu tak undang-undang syariah Malaysia ni untuk kahwinan ni antara undang-undang terbaik dalam dunia ni tentang dia nak menjagakan keharmonian untuk semua pihak dan tak nak berlaku kemudian hari contoh tak bagi tahu. Satu hari korang kau kahwin dah ada 2, dah nombor 2 tu dah ada nombor 3, tiba-tiba korang meninggal mati. Kau anggap time tu pula nombor 2 nombor 3 dia ada anak. Nak paraid apa semua ni lah. Kau nak jawab apa bro? Payah Kau kalau jadi anak yang bini pertama ni lah, menangis tak bila tiba bapa kau dah mati baru tahu ada anak lagi kat bini pertama baru tahu kahwin kau beritahu lagi tiba-tiba ada anak.
Ada juga adik-beradik lain. Paras tu. Bro, jangan Jangan menyusahkan share. orang. Jangan menyusahkan orang. Itu yang benda yang kita cakap tadi tentang yang kau punya soalan tadi. Angka rasa untuk macam mana pun kalau nak kahwin, Angka cakap tak ada hal. Kau cakap, discuss dengan bini. Betul. Memang dia cakap, gila apa perempuan nak kasih? Siapa? Mana ada perempuan Tak nak share. tak nak share? Kau ambil contoh balik, yang ini yang kepuji Abang Tessa. Dia bagi tahu bini je dulu. Dapat tak dia kahwin? Dapat. Jadi kau kena justify apa tujuan kau balik. Yes, clarification. Justification. So mana kau kena justify betul-betul why you need another wife. Yes. Okay, faham setengah tu mungkin sebabkan tak ada rezeki, ada zuriat. Kita faham. Lepas tu mungkin ada beberapa faktor yang lain. Mungkin cerita dalam selimut Angka tak nak sebut lah. Itu mungkin kalau nak tanya cerita lelaki tantah kau pun lelaki tak perform, kau cerita kau nak tambah nombor masalah dua. Tak serius ni cerita kau cerita pada wife pertama, aku rasa tak perform lah kan. So aku nak tambah nombor dua. Kau sendiri yang tak perform, lepas tu kau cakap kau nak tambah nombor dua. So whatever is, itu Angka punya advice tentang yang soalan perlu beritahu tak beritahu. So anything else all about polygamy. Okay. Lepas tu pun ramai lelaki ni dia cakap Kena minum air sikit. Memang panas cerita ni. Panas cerita ni sebab Uncle tak boleh tahan cerita poligami. okey uncle. Lelaki ni ialah mostly lah yang nak tambah cawangan ni. Okey. Dia cakap dia nak membela ibu tunggal. Okey. Dia nak menjaga ibu tunggal lah. Okey. Tapi kenapa dia tak nak pilih ibu-ibu tunggal macam pelarian Rohingya ke, Okey. Somalia ke kan. Dia nak ibu tunggal yang pedok-pedok agak lah orang cakap. Pedok macam mana pedok? Pedok tu macam mana ni? Bahasa baru yang kita dengar. Pedok setahu Uncle kat F1 dia tu. Itulah pedok ni. Pedok ni umpama ialah macam Paul pernah cakap dengan uncle dia macam throttle body dia. Okey lah. So maknanya dia kalau dia cenderung kahwin tu atas niat apa lah maksudnya. Niat dia lah. So ini pun je. Tapi dia cakap dia nak membela ibu tunggal lah. Okey, membeli tunggal dah betul. Okey. So body cover set lengkap lah. Tapi dia pilih yang wow. Wow niat dia. So hot mama lah jadi. Dia kuat Tunggal ni Dia kira cakap hot dia mama. terus terang. So jadi macam ni. Uncle bagi tahu yang memang nak bela ibu tunggal go ahead. Uncle setuju benda tu sebab niat dia dah betul. Memang Uncle kesian bagi Uncle tengok yang ibu tunggal, yang dia nak kahwin dengan ibu tunggal. Uncle rasa Uncle galakkan. Tetapi untuk memilih package kriteria memang Mama Sita, Hot Mama semua ni bagi Uncle itu bonus. Okey. Itu bonus tak ada masalah. Kalau dia dapat bonus lah. Tapi kalau niat dia Hot Mama dulu, lepas tu baru ibu tunggal, itu cerita lain. Tapi kalau dia cenderung nak ke arah Hot Mama dulu, and then baru dia dapat betul-betul package, so rezeki dia lah, bonus untuk dia. Itu bagi Uncle benda yang Uncle galakkan lagi kalau nak kahwin ibu tunggal. Ini sebab yang nak kahwin tiba-tiba yang jarak muda ni, Uncle kena perincikan sikit. Mungkin lelaki tu umur 40, yang nombor 2, nombor 3 ni mungkin umur 20 ke kan, contoh dia 20 tahun. Uncle kena buat bedah siasat sikit lah. Kena tahu kan kenapa pilih yang muda. Kalau alasan dia kukuh, okey. Tapi takat alasan kau tak habis-habis cerita dalam selimut, Yelah out sampai lah. mana kau 40-50 pun kau boleh stand bro kan. So kau boleh go ahead lah. Itulah. So itu isu yang biasanya. Okay, tadi pun uncle cakap uncle steady lah uncle lah. Steady. Uncle steady. Jadi ialah jika ditakdirkan berkemampuan dan uncle berasa uncle Cuk before kita sebut kemampuan. Can we go deeper sikit? Okay, regarding the law. Go ahead. The law. Okay. Ada situasi which is this couple kahwin dekat Siam lah, kita ambil yang terdekat. Okay. About the pensijilan, nikah apa semua kan. Nak balik Malaysia macam mana, they have to declare with kerajaan Malaysia apa semua macam mana. Macam dia macam ni. Nak declare sebab kira kat sana kan, kira balik sini memang dia dah sah sebagai suami isteri, tapi atas pensijilan Yalah, jabatan macam agama. mana, jabatan agama untuk Malaysia ni macam mana. Kalau ikut je nikah kat Thailand ni, kena tengok balik nikah tu. Kadang-kadang Thailand ni pun ada yang macam scammer juga. Korang jangan main nikah sembarangan nikah. Betul ke dia qualify? Skema.
Ya, maknanya betul je qualify ke kau nak Okey. nikah orang ni. Kau bukan sekadar kau cari saksi dia orang. Okey, asal boleh macam tu aku bawa kau pergi luar border jap, kau saksi-saksi kahwin belah. Masuk border balik. Betul tak? Betul lah. Teknologi. Ha. So nombor dua, secara syariat Islam tu dia dah sah lah kalau Okey. dia itu. Tetapi bila dia masuk di dalam Malaysia mengikut undang-undang Jabatan Agama kita, memang dia kena diregisterkan balik. Okey. Okey, diregisterkan balik ni dia akan ada satu dipanggil denda dah uncle lah. Sebab Oh, uncle denda. denda sebab uncle tak berpengalaman. Okey. Kan. Tapi Tahulah benda-benda Elok ni. untuk siapa yang nak ni kan. Asal dia nak kau buat hal kau sendiri kau macam ambil aku pula lepas ni macam baca Islam apa aku nak jawab bini kau lah. Cakap kena banyak saman je. Tapi yang betul proses dia senang je walaupun dia balik Malaysia dia perlu hanya bayar saman je. And then dia nak kena register je balik lah. Sebagai proses lah, bayar saman. Tapi dia ada certain negeri kat Malaysia ni tak perlu pun minta pengetahuan bini pertama. Oh, ada. Contoh Kedah. Oh, faham. Kedah tak payah minta nombor Menarik. Kedah selamat lah Kedah selamat. Safe zone lah So Sabah tak silap tak perlu, Sarawak pun tak perlu. Uish, Ah. banyak safe zone kita. So tapi uncle tak pernah nak cari pasal lah. Tak pernah nak cari pasal lah. Tapi tadi soalan tadi Paul. Okey, okey. Tak sedap tadi tengah nak potong lah. Apa. Okey. Sini pun. Sebab uncle, yelah, kalau uncle ditakdirkan berkemampuan, Okey. uncle rasa adil, uncle akan ada 2 ke terus uncle top up Lanjut terus 4. kota 4 Bagus, uncle suka soalan ni. Uish. Soalan ni menarik. Okey. Okey. Ini dah balik pada cerita Abang Tesla tu Abang Tesla tu dia cakap uncle ingat sampai hari ni sebab kod dia uncle nak lempang benda dia. Serius uncle. Kod dia uncle ingat sampai hari ni dalam otak uncle. Apa yang uncle cakap? Bini pertama dihargai. Isteri pertama dihargai, isteri kedua disayangi, dicintai macam tu kan. Ni kau dengar sikit Tesla kau ni Tesla kau boleh buang ke laut dalam cakap kau ni kau beli sangat kereta Amerika kau ni itu jadi perangai pun macam Amerika ni. Uncle nak pesan isteri pertama kalau uncle completekan disayangi, dihargai, dicintai, barulah kau pergi ke bini 2 bro. Ini kau tadi kau cakap bini pertama kau dengar ni bini Tesla ni siapa aku tak pasti bini dia pertama dia ni. Kau tahu tak engkau ni hanya dihargai je. Yang bini baru kau ni kira kau punya apa panggil madu kau lah. Madu kau ni dia sayang betul tak? Engkau tak rasa macam bodoh ke kau rasa benda tu? Tak serius tu. Tak nampak tak compare. Macam ke soalan kau balik. Uncle nak tak nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni? Uncle firm. Uncle firm. Uncle firm. Okey. Uncle memang Uncle firm. Sebab tu uncle tak nak berubah jawapan uncle dengan yang link kat bawah ni kau klik nanti. Sebab uncle dah cakap kalau uncle betul-betul nak tambah lah. Kalau uncle nak tambah, uncle cakap gentle. Panas kan? Panas. Ibu dah rasa panas tu. Kalau uncle nak tambah senang je cakap. Uncle internasional lah. Kan? Internasional lah sikit. Uncle mungkin pergi cover benua lain. Uncle pergi kat Europe. Europe uncle ambil lah maybe Italiano ke. And uncle akan cari sasaran uncle. Mungkin pergi ke Amerika Latin. Uncle mungkin Latino dengan Mexico. Latino. And then maybe kalau uncle pergi ke belah mana lagi ke belah-belah. Tapi uncle fokus lebih cenderung uncle kalau uncle nak kahwin pun uncle akan fokus yang bukan agama Islam. Berdakwah sambil berdakwah lah uncle memang kalau nak pergi pun biar berbaloi internasional dah satu hal. Kau bayangkan kau pergi Itali, kau kahwin dengan orang Itali, kau convert di Islam, ikut gaya kau. Baru betul Tesla. Champion. Ini bukan Tesla bro, ini Ferrari. Ini Ferrari. Baru betul ini kau cerita, kau dengan bangga, kau riak, kau macam bro, tak payah bro, serius bro. Stop lah bro, serius. Kau sebenarnya kau mengaitkan wanita-wanita kat luar sana bro. Serius saya cakap kau. Nombor 2 pun tak bagus bro. Untuk kau macam bagi sesuatu motivasi lelaki lain untuk macam dia rasa dia nak ikut-ikut kau. Kau nampak benda tu simple tapi ada orang jadi bahan joke sampai dia boleh buat tau. Ni cerita yang serius bro. Dan sebenarnya benda ni bangsa-bangsa lain pun boleh memperlekehkan. Memperlekehkan nampak. Dia boleh buat Melayu, tayang-tayang Islam, kat video macam ni. Dia suai cakap benda ni salah gunakan. Tapi
balik pada soalan Paul tadi, Uncle cakap kalau Uncle diberi peluang untuk menambah, Strike terus tetapi Uncle. Uncle tak adalah strike gila kau saya terimpan. Right. Tapi Uncle dia cakap, Uncle pertama first kali Uncle akan tanya diri Uncle balik. Okay. Mampu tak Uncle Tak pikul pikul tanggungjawab. tanggungjawab. Betul. Okey, kalau Uncle rasa Uncle akan buatlah sikit mitigate sikit kan, research tentang apa semua, Uncle rasa tengok scoring point tu lebih kepada boleh. So baru step kedua apa Uncle buat? Uncle akan tanya R&D balik. dulu lah. Uncle akan tanya. Uncle akan tanya dengan yang isteri yang dicintai, yang disayangi, yang dikasihi, dihargai segala hi lah. Kan? Boleh tak abang nak tambah? Tapi terus dia kasi putar tak boleh. Uncle tanya balik, kenapa? Kan? Dia mungkin tanya balik, kenapa nak tambah? Uncle pun justify balik, Uncle nak macam ni. So, tapi bila nampak jawapan tu berat, Uncle lebih kurang markah, Uncle follow lah jawapan dia. Tapi kalau Uncle lebih berat, maka Uncle lebih daripada dia. Why not lah. Why not lah, Yalah. itu je. Tapi Betul, buat masa ni tak adalah sampai aku nak fikir macam tu. Ya, betul. Ni sebab soalan kau tanya macam ni, aku cerita lah apa yang jadi. Ni untuk tajuk kita hari ni je lah. Cerita poligami untuk hari ni je lah. Betul, Lepas ni betul. habis aku kena. Aduh. So lagi apa gimana Okey cerita ni? lah. Aku cerita poligami ni betul-betul kadang memang panas lah juga kan. Tapi cerita ni memang fun, bagus juga yang kat luar tu nak Yalah. tambah sebab banyak kawan-kawan uncle ni yang macam-macam cerita lah kan, pasal kadang cerita pasal bawah selimut dengar, tetapi uncle pesan lah satu je, benda ni kita take serius sikit lah benda ni uncle cakap benda ni serius. Kalau setakat lelaki yang kat luar sana untuk niat korang nak tambah ni lebih kepada nafsu lah, lelaki ni nafsu ada satu je, betul tak? So nafsu tu lah kalau niat kamu lebih ke arah nafsu ni, uncle takut nanti kemudian hari korang sendiri akan rasa merana dia. Sebab bukan kita sedap ni, kadang-kadang sedap ni sekejap je, betul yang dia cakap. Tapi benda ni kita nak make sure tanggungjawab sebab dah kahwin, bila dah terberanak, dah ada anak, bila kau dah bin nama kau tu, kau ni ingat bila dah bin nama kau sendiri ni, walaupun kau buka 4 cawangan sekalipun, bila semua anak-anak ni dah bin nama kau, jangan main-main. Tapi kalau niat kau kerana kau macam-macam faktor, bukan sekadar nafsu kan, okey. Tapi memang awal tu nampak macam ni baik bro, ni aku rasa ngam siul, ini aku tengok nampak bentuk dia betul-betul cutting macam glass wine lah, buka lah apa semua ke, dia punya buah pear lah ke apa semua lah, complete lah semua. Aku rasa ni memang pernah jadi bini lah bro, kan. Fikir balik, fikir dalam kan, benda ni janganlah kan. Tapi kalau betul-betul niat macam uncle cakap tadi lah, nak mengembangkan dakwah Islamiah, untuk nak didik juga, nak mengembangkan zuriat kau dan sebagainya, go ahead benda tu lagi yang soalan yang ibu tunggal tadi, uncle lagi sangat setuju. Kalau siapa yang betul-betul niat nak tambah sebabkan dia ibu tunggal, go ahead, Benda baik lah. go ahead. Itu je yang kepesan pada luar-luar sana, especially cerita-cerita poligami. Alright, so anything you want to add on, Kim? So far okay je, tak ada. So at least korang belum dapat kahwin. ilmu. Korang Dapat ilmu. Sebab benda ni, topik ni memang sebenarnya bukan topik main-main. Benda ni sebenarnya actually topik serius. Betul. Banyak kan orang ambil benda ni yang jadi Jokes joke. So bila benda macam ni, macam mana agama lain nak respect kita kalau kita tak show some good example first. So benda ni yang diorang akan jadi sampai bila bahan. Orang Cina pun dia tak sedar sebenarnya agama diorang pun lagilah tak cerita pasal kahwin ni. Dia bukan pasal agama Islam. Agama Islam tu orang cakap sebenarnya agama Islam ni paling terbaik sebab limit pada 4 saja. So bila dia ada macam ni, orang akan jadi bahan lah, tengok video sana sini, bangga kahwin sana sini. So that's it lah terasa untuk cerita poligami Betul, ni. betul, Aku rasa betul. kalau go deep sangat kan, Uncle tersalah sebut kan, semboyan keluar semua kan, apa kan, Uncle pun tak jawab Takut pesan ni kan. apa dengan Okey lah. geng-geng kau madam kat luar pun tak sepi. Memang apa, kali ni jangan risau kau bahawa kita kasih kawan Adam pula terfikir-fikir kan. Esok kaum Hawa dia yang kena kan. Ni tak apa.
ini uncle sendiri backup orang semua kat sana. Okay, so jadi itulah Okay, kerasa jadi cerita kita- pasal poligami Kita ni. wrap up lah. Wrap up untuk Kita wrap cerita up segmen apa pertama. ni, segmen Talk to the Heart. Kita dah poligami, and kita akan berjumpa di our second segment lah. Alright. What's happening. Okay. See you. Ciao. Ciao. Assalamualaikum, kembali lagi bersama kami di dalam The Cave. Okay, Right. kita sambung dengan segmen What's Happening. What's happening? What's Happening. Okay, tajuk yang pertama, Tadi dah cerita pasal Poligami. poligami. Ni dah talk to the heart kan. talk to the Segmen heart. tu is what's happening right now lah. What's happening right now. Siapa Okay. kau nak cerita pula kali ni? Cerita what's happening. What's happening ni, kita ambil kembara Borneo ke. Kembara Borneo. Kembara Borneo. Okay, Jadi, mantap. Okay. Kembara Borneo yang lawatan agung lah. Kiranya Dia Sabah dan Sarawak. kembara kenali Borneo. Kenali Okay, Kembali kembara kenali Borneo. Kembara Kembara kenali kenali Borneo. Borneo. Okay. Okay. Okay, so uncle, Paul nak tanya lah uncle. Ni sebenarnya Agung yang first ke buat kembara ke Sabah dengan Sarawak ni uncle? Dia memang first ever. Memang kita tak pernah ada lagi, tak payahlah Agung. Malahan TYT diorang sendiri Oh, pun okay. tak pernah buat tour macam ni kat negeri diorang sendiri. So apa-apa pun tuanku, kami semua rasa bangga yang teramat kerana tuanku sanggup untuk mengelilingi ataupun jelajah setiap penjuru di kawasan Sabah dan juga Sarawak. Saya rasa Betul. macam satu kebanggaan jugalah sebenarnya. Memang uncle rasa sangat happy, dan to be honest, uncle mengaku uncle sebab bila uncle tengok beberapa video daripada rakyat-rakyat Sabah, rakyat-rakyat Sarawak. Maka adalah terus terang uncle very touched about a few videos yang uncle tengok. Memang uncle sendiri rasa macam sedih kerana tuanku dan permaisuri sendiri rasa dia sangat happy dan dia tak rasa penat lelah. Uncle boleh can see dia after Agung kita dulu yang amat mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ni, dan juga permaisuri, habis saja kembara ni betul-betul mereka dapat tidur dengan nyaman dan nyenyak. Sebab sepanjang tu mungkin mereka tidak rasa penat dan lelah pun untuk turun padang, sebab dia lah merasa kegembiraan tengok sendiri apa yang berlaku di mata rakyat tu sendiri, yang sebelum ni mungkin dengar tetapi betul ke cerita ni. Jadi turun tu sendiri yang buat lagi uncle rasa teruja dan rasa betul-betul hands down habis ialah because of tuanku sendiri yang drive kereta tu all the way sepanjang perjalanan dia merangkumi 2,000 hampir 2,200 kilometer. Tour tu je bawa. Dan ada a few hours only lah, 10 minutes tak silap uncle. Driver dia bawa masa time tu tuanku pening lah, memang tak larat. Itu pun 10 minutes. Ada lagi satu lebih kurang dekat 1 hour, kasih sendiri kepada Tengku Mahkota untuk drive kan. Mungkin yelah. Dan uncle terkejut, bukan hanya tuanku dan permaisuri, bersama-sama ke seluruh keluarga, istana semua ni turun dan jelajah sekali. Itu yang macam ni lah. Betul. Tabik kepada tuanku. Serius, you always be remembered for the best serving Agung for the time being lah. Sampai dia tengok, Kim dia tengok TikTok ni komen kan. Apa yang kita tengok? Sampai rakyat sendiri pun minta boleh ke nak extend terms for Agung ni macam mana. Ada ke? Oh, ada? Ada Serious? orang minta. Betul. Memang Orang rakyat pun menyayangi happy lah. Agung kita. Kan? First time. Apa kan? Betul? Sebab dia macam First ni, timer. cerita dia di sebalik kenali kembara Borneo ni, kembali kenali Borneo ni, memang Agung ni
ramai mungkin ada rakyat yang mungkin tak tahu, mungkin ada yang baru nak kenal tuanku kita ni masa visit ni lah, masa kembara ni. So jadi mungkin sebenarnya tuanku ni dah lama dah, dia memang berjiwa rakyat. Bukan perkataan berjiwa rakyat ni kadang-kadang ramai yang semua berjiwa rakyat, tapi ni totally memang betul-betul to the people lah. Memang sejak Agong daripada zaman dia involve dalam bola. Ingat tak masa dia jadi presiden? Korang masa time tu sempat dia rasa? Sampai tak sempat? zaman sekolah. Memang kecil. perasan tak masa time tu tuanku betul, jadi sebagai waktu- presiden FAM waktu- time Aku tu? tengok video-video lama. Tu FAM waktu Ah. dekat Pahang kita ada apa Fiesta Media Idola aku lah. Tuanku ada tak silap tuanku organize juga for that one FMI tu macam-macam lah. Tapi Betul. Dah nampak memang memang daripada lama dah daripada dia dulu. memang dia daripada dulu dia memang cuba Dia suka touchdown dengan people. touchdown dengan people. Betul. So masa dia berkhidmat dengan FAM pun maknanya mana at that time kira rank bukan masa time tu kira rank tuanku tak silap Tengku Mahkota Pahang lah. Zaman tu lah. Zaman time Ya, tu Tengku Mahkota Pahang. Time tu Tengku Mahkota Pahang dah mula lagi bola sebenarnya dia dah involve. Bukan hanya di Pahang dan di Malaysia di dah. negara dah. So mungkin lepas tu barulah ada daripada Tengku Mahkota lain lah yang follow. Ada yang kan. So jadi mungkin kita pun faham lah. Tapi yang memang pencetus, orang kata pencetus, pioneer memang tuanku sekarang ni. Memang dia dah involve dari segi bola sepak lama. Walaupun uncle ni Selangor ni, tapi walaupun tuanku bola masa time tu Pahang, tapi kita sebagai rakyat jelata Dia bergabung di bawah Harimau Melaya lah. Harimau Melaya. Masih Harimau Melaya. tetap lah sebab biasa tuanku berkhidmat kepada rakyat ni memang dah dikenang lama. Jadi cerita di sebalik Kenali Borneo ni sebenarnya ramai yang tak berapa tahu sebenarnya tujuan Agong untuk menamatkan perkhidmatan dia pada bulan 1 tak silap Januari Yalah, ni, tak apa-apa. sebelum tuanku berangkat pulang semula ke Istana Pahang ni. Dan dia membuat satu benda penutupan yang terbaik, Betul. jarang berlaku. Betul. Memang sangat-sangat jarang berlaku. Dia mula sebab dan tuanku sendiri secara personal memang uncle ikut lah cerita ni. Memang uncle ikut cerita. Memang dia start pada Tawau sampailah dia habis di Kuching. Semayang dekat Jumaat dekat Brunei. Uncle ikut semua cerita dia sampai habis sebab uncle sendiri nak tahu what's next. And then yang uncle terharu lagi, thank you so much orang Sabah kerana uncle risau. Terus terang takut orang Sabah ni Tak terima ke? bukan tak terima, tak heran pun. Dan totally different apa yang uncle fikirkan. Dan masa Sarawak mungkin uncle ingat mungkin drop lah, tak percaya Sabah. Malahan kat Sarawak Sambutan lagi Spike hangat. lagi hangat sampai kalah konsert Blackpink kalau dibuat kat sini. Serius. Betul. Betapa sayangnya rakyat Rakyat sebenarnya. Sebab So, working lah. so tu dah okey. Even uncle rasa lah, ni uncle rasa kot sebab uncle nampak tak pernah lagi royal around the world yang buat macam mana tuanku Agong kita yang buat. Tak ada lah. Kiranya kembara Kenali Borneo ni boleh ditiru untuk agung-agung selepas ni lah kiranya kata lah. Dia boleh ditiru dan patut bukan ditiru. Memang patut dah patut kena dah buat pun tua ni. buat Betul? menyeluruh lah. Okey Uncle, kita selit sikit lah. Okey, Kalau ada cerita. pertanyaan lah. Okey. Okay, Uncle, TYT ni sebenarnya stand for what Uncle? TYT Yang apa? Tuan yang terutama Terutama, lah. Okay, so dia tuan yang terutama ni dia pangkat dia di dalam ialah Sabah. Negeri lah maksudnya. Sama. Negeri lah. Yang negeri yang tak Dia ada sama lah macam ni. raja kan. Negeri yang tak ada raja, yang tak ada sultan ni, dia biasanya akan menggunakan title sebagai TYT. Contohnya dekat mana lagi yang tak ada? Melaka. Melaka lagi, Penang. Sarawak lagi, Penang. So jadi yang mana yang tak ada sultan memang kita akan jadi sebagai
dia samalah peranan dia umpama macam sultan, Sultan lah, Tetapi- betul. tetapi dia bukan keturunan darah diraja lah. Dia Okay. bertukar ke macam mana? Dia bertukar juga. Dia ada serve macam TYT di Sabah ni yang tuan yang terutama Johar ni, dia disambung lagi extend. Oh, boleh extend lah. Dia extend. Dia patutnya hari tu dia dah tamat, tak silap angka tahun lepas. Okay. Tak silap angka tahun lepas ke tahun ni lupa, tapi dia extend another 2 more years. Itu pun yang kuasa untuk extend ni ialah Tuanku Agong lah yang Dan- akan buatkan TYT. For Lantikan how- ni akan dilantik oleh Agong. For how long dia punya terms untuk TYT? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Oh, tak lama lah, pendek je lah. So Tak macam lama. Sarawak 5 ke? tahun. 3 tahun. Sarawak ni tak silap Paul Taib Mahmud lah. Taib Mahmud. Taib Mahmud ni Paul rasa yelah Paul sekolah sampai ke sekarang ni lah Nama kan. dia masih ada kan? Nama dia masih ada lah. So, So apa semua soalan dia? politik side ke Politik memang side dia maksudnya dia memang dia orang punya politik. record dia Taib memang Mahmud ni cun memang dekat Okey, Sarawak. Dia angka nak kata dia cun tak cun dekat Sarawak ni biar orang Sarawak sendiri yang dapat menilai lah. Okay. Sebab Uncle ni bukan orang Sarawak. Tapi apa yang Uncle nampak masa zaman dia menjadi Ketua Menteri Sarawak, Oh. dia saja sebelum dia menjadi Ketua Menteri Sarawak, dia memang Perform lah. nak kata perform tak perform tu kita nampak masa ketika itu Sarawak pun nak kata bangun tak bangun macam tu jugalah. Macam tu jugalah. Tapi masa at that time tu mungkin belum lagi. Okey, dia start betul-betul orang ambil tahu. Maksudnya orang ni kadang-kadang Uncle nak beritahu juga rakyat-rakyat Sabah dan juga rakyat Sarawak, terutamanya rakyat Sabah lah. Uncle ni dekat sangat hati dengan Sabah ni sebenarnya. Sumandak ke Uncle? Bukan Sumandak. Bukan sebanyak. Dia Uncle hati Uncle dengan Sabah ni memang dekat di hati sebab Uncle memang kerap sangat Ke Sabah. ke Sabah, memang kerap. Memang KK, Tawau, Sampurna, memang Uncle biasa pergi. Dan memang Uncle nak beritahu mesej Uncle dekat rakyat Sabah terutamanya. Orang Semenanjung ataupun gelaran orang Sabah kepada orang Semenanjung ni lebih kepada orang panggil orang Malaya. Panggil Malaya terus dia. Ni Malaya punya orang Malaya. Isu dia sebenarnya jujur kami cakap tak pernah ada pun sebenarnya sikit pun orang Semenanjung pandang rendah terhadap orang Sabah. Itu yang pelik tu. Dan kenapa orang Sabah menggunakan perkataan Malaya ni, orang Malaya, orang Semenanjung apa semua ni, lebih kepada dia rasa macam orang Malaya ni pandang orang Sabah ni rendah. Ada yang cakap sampai terpinggir dan ada yang setengah-setengah tu cakap tuduh ialah orang Malaya ni beritahu yang orang Sabah ni duduk atas pokok. Ini cerita betul ni. Betul. Tapi sedangkan Uncle tak pernah jumpa lagi orang Malaya yang cerita orang Sabah ni duduk atas pokok. Jujur tak pernah. Jadi tolonglah orang Sabah, jangan terdengar dengan beberapa hasutan. Sebab orang Semenanjung dengan orang Sabah ni, kita ni dalam satu bendera juga. Bendera Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang juga. Sama juga dengan orang Sarawak. Orang Sarawak ni cuma Uncle pernah pergi Sarawak 3-4 kali juga. Tetapi Uncle tak sekerap macam Sabah. Tapi pandangan orang Sarawak pun tetap sama macam mana orang Sabah pandang orang Semenanjung ni. Still sama orang Malaya. Sedangkan kena ingat keputusan untuk memerdekakan, untuk menjadikan Malaysia dan juga membentuk negara Malaysia ni pun memang perjanjian yang memang dipersetujui oleh Borneo di mana Sabah dan Sarawak. So jadi benda ni cukuplah kita nak main sentimen dan kita alhamdulillah bila Agong tuanku kita membuat kembara Kenali Borneo ni membuktikan di mana tanpa had sempadan orang Semenanjung boleh lagi bawa kereta yang orang paling nombor satu dalam Malaysia ni boleh berjumpa dengan rakyat Sabah, berjumpa dengan rakyat orang Sarawak tanpa batasan. So jadi cukuplah sentimen untuk melaga-lagakan orang Sabah dengan orang Sarawak terhadap orang Semenanjung ni cukuplah. Kami orang Semenanjung come on lah, korang pun dengar klik lah. Kan? Klik mah. Korang pun mesti dengar lagu. Saya tak ada pun isu cakap ni rapper Sabah tak payah dengar. Kan tak ada isu tu pun sebenarnya. Jadi benda ni ialah dimain-mainkan mungkin untuk melaga-lagakan supaya tetap
nak membuatkan Sabah dan Sarawak mendapat hak dia atau nak membentuk negeri sendiri. Jangan main-main. Negeri sendiri ni kalau tanpa penglibatan oleh Malaysia juga, di mana peringkat Semenanjung, habis Sabah ni dengan orang Sarawak, habis Sarawak. Kita ada laluan Laluan Malbat. Malbat tengah lalu. Tu bunyi memang bunyi real helikopter tengah lalu ni. Apache. Okay. So jadi cerita ada mungkin Kim nak tanya pasal tentang kembara Kendali Borneo ni kan. Tak ada sangat, tapi regarding dia macam mana cakap autonomi Sabah Sarawak. Sabah Sarawak lah, Okay. macam mana ke. Banyak yelah pasal hak pemilikan dan sebagainya ke macam mana nak. Okay, Dia punya Uncle bagi tahu tu serang lah. Lebih Uncle buka tu saya cerita di sebalik bila cakap hak ni kan. Hak ni kan. Okay. Especially ada yang sebab Kim sendiri ada kawan daripada Sabah Sarawak, especially Sarawak juga tu zaman college lah. So dia sendiri pun kadang-kadang Tak ada habis cerita pasal tak habis Sarawak, nak faham? memerdekakan Sarawak pula dah. Tapi sebenarnya kedua-dua pihak ni antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak ni adalah kita ada orang kata saling berpaut, Betul. saling memerlukan dan yelah kalau kata Satu bendera jugalah. di bawah satu bendera kalau nak tu create a new country pula apa. Bumi sebenarnya bukan senang tau. Bukan senang. Bukan senang tau. Bukan senang. Cerita pasal negara ni. Faham? Maksud Kim kat sini ialah Sarawak ni dia lebih sikit, memang Uncle tak nafikan lah. Dia memang cuba untuk ada yang di bawah-bawah kecil-kecil ni lah, banyak sentimen tentang dia orang mampu nak buat negara sendiri. Dan benda tu meracuni pemikiran orang Sabah juga. Ada Sabah pun dah fikir kalau Sabah dan Sarawak ni buka satu negeri. Macam-macam isu dah mengatakan kita lebih kaya daripada Semenanjung, menyusahkan balik. Sebab tu, hak tu kita di peringkat federal dah membenarkan beberapa hak dilepaskan. Contohnya perjanjian MACC3. Maksud MACC3 ni adalah perjanjian Malaysia 63. Uncle pun tak hafal lah semua perjanjian Malaysia 63 ni. Tapi maksud Malaysia 63 ni lah, tahun 1963 ni lah, 16 September tu, itulah perjanjian yang kita mendapat Malaysia bergabung dengan Sabah dan Sarawak, Borneo ni. Jadi benda ni, kena ingat perjanjian ni pun perjanjian bersama dengan British juga. Jadi kalau korang rasa korang boleh mampu nak deal dengan British, go ahead. Kau ingat kan? Faham tak? Kalau kau rasa benda tu memang boleh deal dengan British, kau rasa memang boleh buka, dia macam ni. Uncle nak maklumkan lah. Tetapi ini hakikat dia dan Uncle harap orang Sarawak dan orang Sabah ni, terutama orang Sarawak, kena terima dengan hati yang terbuka. Ada sebab kenapa bukan kita tak benarkan Sarawak terus membentuk negara sendiri apa semua. Bukan pasal kita nak fikir hasil bumi je. Ialah sebelum negara itu dibentuk, bentuk dululah mentaliti rakyat tempatan itu sendiri. Kalau kamu mampu mengubah rakyat tempatan itu sendiri, contoh orang cakap, tapi jangan terasa lah kekayaan di Sarawak ni, apa yang terjadi kalau katakan dengan memang bukan Sarawak tak ada duit. Tetapi kalau betul-betul dia ada duit, Sarawak memang dah boleh bangun pun. Tak perlu pun daripada minta sentiasa peruntukan daripada federal actually. Dan banyak juga projek-projek, termasuk yang itu yang Tuanku Agong ni pergi Agong sendiri cek. Dah berapa banyak peruntukan dah disalurkan di negeri Sabah dan negeri Sarawak. Malahan projek pun tak jalan. Ada jalan separuh. Contoh highway patut buat 10 km, diorang buat 3 km lagi, 7 km gimana? Masuk poket ke? Benda-benda macam tu kita. Itu yang saya cakap. Benda ni rakyat Sabah, rakyat Sarawak nilai sendiri. Bukan kami yang nak nilai, sebab hak itu, infra tu adalah hak milik orang Sabah. Jadi kalau kamu rasa benda tu dan terus agenda, kita nak bentuk negara sendiri, kita tak perlukan Malaysia apa semua. Benda basic yang macam tu pun, you all masih lagi belum selesai. Maksudnya ialah isu tentang peruntukan. Sebab tu Uncle berterima kasih yang teramat-amat. Ni bukan cerita pasal personally Tuanku Agong saja beritahu dalam dia punya ucapan terakhir di masa dekat Kuching. Dia beritahu, saya secara peribadi, saya mengucapkan terima kasih kepada mantan Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak yang kerana telah mengaspirasikan semua segala infra yang membangun di Sabah dan Sarawak. Dan itu bukan
kita tak boleh nak deny. Bukan tuanku ni pasal sebabkan orang ada yang setengah-setengah tu, ada yang jahat, racun. Alah tuanku orang Pahang mestilah sokong orang Pahang. Orang pekan. Come on. Ini bukan isu pasal korang tak habis semua cerita politik, penat nak layan korang. So sebab tu cakap, ini kau terima hakikat. Macam uncle sendiri, uncle bukan fan bosku. Uncle bukan fan mana-mana pun, tapi hakikatnya the only Perdana Menteri Malaysia yang ambil tahu tentang Sabah dan Sarawak is memang Datuk Seri Najib. Kaji balik masa zaman Mahathir, habis haram dia nak pandang Sabah Sarawak, dia hina lagi Sabah Sarawak tu macam Dia yang seolah-olah. mention atas pokok ni dah silap. Betul. Dah silap Paul. Start game zaman itu yang dia jadikan terbabit. Tak silap masa zaman dia lah. Okey. Jadi masa time tu berlakon, pernah dia nak fikirkan apa yang berlaku dekat Sabah Sarawak? Tak pernah. Lepas Mali, siapa? Abdullah Badawi. Pun tak pernah ambil tahu Sabah dan Sarawak. Yalah. Dan Najib nampak Sabah Sarawak ni kenapa perlu dibangunkan. Datuk Seri Najib dah nampak dah. Ialah sebelum kebangkitan Kalimantan yang nak dijadikan bandar Jakarta baru lah. Negara dua. Najib Razak dah nampak bosku dah nampak dah benda ni. Cepat-cepat dia nak lawan kebangkitan ni. Sebab tu dia buat jajaran Pen Borneo ni nak menghubungkan semua Sabah dan Sarawak dan juga semua rakyat boleh tak ada isu untuk Bergerak dia semua. reachable lah. Tapi bila bosku saja kalah waktu ketika PRU 2018, 2014. semua projek, semua cakap je semua projek bosku, semua dihentikan. Dan bila dihentikan tu, itu Indonesia cepat-cepat ambil alih pergi ke Kalimantan dan cepat-cepat dia declare. Sebenarnya ideologi untuk bangunkan Borneo ni secara keseluruhannya dah dilakukan awal lagi waktu seketika waktu bosku menjadi Perdana Menteri Malaysia tahun sejak lagi 2016. Masa time tu dah ada berbincang untuk bangunkan masa time sekarang ni lah. Tetapi ditergedalakan because of bosku dah jatuh. So jadi benda ni apa yang titah Sri Paduka yang di-Pertuan Agong ni, Duli Amat Mulia kita ni, jadi dia sendiri dah memang tahu benda ni. Bukan cerita pasal dia orang Pahang, bukan. Memang dia cakap secara peribadi. Dia dah mention secara peribadi. Malahan yang terkejut, ada yang tepuk lagi ketika waktu maknanya penerimaan orang Sarawak tentang bosku tak ada isu. Betul, Orang Sabah pun aku rasa tak ada isu. Jadi memang terima kasih tuanku kerana meredakan ketegangan antara hubungan Semenanjung dan juga Borneo, Sabah dan Sarawak. Malahan korang tengok balik video masa tuanku kita pergi di Brunei, Sudah Jumaat lah. disambut sampai tak sangka. Sedangkan orang rakyat Brunei ni mempunyai sultan yang lagi Brunei yang lagi kaya, yang teramat lah, tak payah cerita banyak. Bila tuanku ni, maknanya saya tak sangka, uncle tak sangka, maknanya tuanku ni famous rupanya. Famous. Dia datang sana pun orang beratur nak ambil apa semua sampai dah bergambar-gambar apa sebagainya. Dan memang maknanya tuanku ni orang dah kenal sebabkan dia memang berjiwa rakyat lama dah. Mungkin sebelum sampai ni orang dah kenal pasal benda-benda yang baik tuanku pernah buat. Sebab tu rakyat sampai sanggup turun ke padang. Sampai kalau you all tengok balik video-video yang sampai ada yang hujan sanggup tunggu. Sampai yang paling angka kejut bagi KFC. Ada tak kau tengok video? Sampai yang best dia tunjuk video tu, dia okey saya dah beli KFC, saya nak belanja Agong. Betul-betul dia berjaya dapat Agong. Ada satu tu tak pasal-pasal Agong turun. Orang tu tak sampai pengantin baru dapat bergambar. Memang rezeki habis lah, untung lah. Sampai sepanjang tu tuanku ceritakan ni. Okey, yang ini best part ni, permaisuri dia bukan sekadar datang duduk dalam kereta, layan suami tercinta untuk pergi ke mana ni. Permaisuri mencatatkan segala keindahan yang dia dah jalan dan juga apa yang perlu dilakukan, kebaikan masalah rakyat. Dan tolonglah tuanku dan permaisuri, saya merayu kalau boleh tuanku dan permaisuri buatlah jurnal tu. Dan jurnal tu bolehlah dibuat edaran ataupun sanggup nak kena beli pun kami sanggup nak beli.
sepanjang perjalanan kembali Borneo ni, buat dalam satu buku jurnal, gambar-gambar apa segala yang cantik-cantik, dan mesti saya percaya tuanku dan permaisuri mesti ambil gambar dan apa semua, catatan tu semua tulis sendiri. Saya rasa saya sanggup nak beli. Ui, Betul tak? kami berbangga untuk Yalah. membelinya. Rasa Betul. macam Nak simpan seronok je. Nak sebagai simpan simpan, dia sebab satu. benda tu sebagai satu yang memang nostalgia yang rasa takkan Yalah, memang betul lah. memang Tak pernah tak pernah. lagi lah. Sebab tu sekali lagi memang saya rakyat jelata memang tabik betul Betul. kepada Agong kita ni. Memang you are always be the best yang pernah saya rasa, dan best pula momen ni waktu saya masih hidup. Ya. Masih saya dapat rasa momen tu. Dapat melalui Mungkin anak kita ni dia tak rasa sebab dia tak faham lagi. Tapi kalau saya kecil tu rugi lah. Ini saya dalam keadaan kita faham. Ya. Jadi kita dapat rasa momen tu walaupun bukan berlaku dekat Selangor Ya. bro. Ini berlaku kat Sabah, Sarawak ni bro. Malu lah orang kat Semenanjung ni. Bila Agong datang kat sini, yelah mungkin sebab Agong tu selalu kita mungkin nampak atas jalan tapi tak pernah turun sebab because of Agong pun nampak rakyat pun macam tak cinta pun dia. Ada yang mungkin tuduh cakap macam Agong kita ni apalah, perlu ke Sultan. Adalah bangsa-bangsa Ada kaum-kaum orang Betul, cakap betul. perlu ke apa semua. Inilah Agong buktikan terjawab 1001 soalan. Apa perlunya Agong? Apa peranan tugasnya Sultan? Dan thank you so much Agong. We love you so much. And I believe Sabahan and Sarawakian also love you more than us lah. Betul. Sebab dia dah buat mengiringi Kenali Borneo ni. So anything you want to add on about Kenali Borneo ke apa yang you nak Kenali cakap Borneo. ni? Ke you nak kenali Sumandak bukan Borneo? Ini yang aku boleh risau lah ni. kita pergi spesifik Boleh, untuk boleh. kita organize Kau lah tengok, kembara Kau Paul. tengok ada satu video tu yang si Tuanku Agong cakap, "Shh, semua senyap tu lah. Ini masih Oh bujang." iyalah. Ada. Sekarang anak Mahkota. Tuan Mahkota dia macam jadi Prince William lah. Jadi macam Prince William masa time zaman dulu. Itulah. Berat semua orang bergegar. Dia pun promote dia punya adik-adik yang mana siapa single pakai inhaler kan. Ya. Kalau Ya. Helen. Ada. Ada eh? Okey lah Helen kat promo ke? Oh. Tapi Memang tak tahu sporting lah lah. yang lain ada yang single juga ke? Tuanku Kim Koi orang Pahang. Lahir Pahang tapi Betul, berbestau tinggi betul. di Selangor. Tuan Kot lah kalau ada Tuanku, Chan, tak- tuanku kan single ada ke pula? hati. Uncle tak apa, uncle dah settle. Uncle dah settle. Tuanku tadi topik kita orang topik poligami tuanku. Tapi kalau nombor 2 pun sanggup tuanku. Tak apa, yang nombor 1 saya ejar tuanku. Confirm saya boleh ikut tanggungjawab tuanku. Tapi kita kalau duit kalah tuanku, tapi tanggungjawab sekarang ni tuanku jangan percaya banyak duit tuanku. Jangan percaya tuanku. Cari yang boleh bertanggungjawab nak jaga anak tuanku ni. Betul. Kita jaga elok tuanku. Jadi saya lah orang ni. Aku promote diri sendiri dulu. Sayang, no worries sayang. Ini kadang-kadang kita cok seram je. Janganlah nanti kena letak Kena pantau ni. Ya, kena pantau ni. Aduh. Okay. So itulah ada cerita kembara Kenali Borneo kita lah. Yes. Yang kita sangat-sangat berterima kasih And then, tuanku okay, lah. sorry. Okay. Before we ending benda ni, yang Uncle lagi buat terharu tu sekarang, Uncle rasa sebabkan permaisuri sangat sporting, sangat Betul. humble. Yang Uncle rasa sampai malunya kita ni, dia yang seorang yang nombor 1, dia boleh duduk yang paling bawah. Dia rasa sampai dia boleh masak, sampai dia Masak untuk rakyat. dia pegang ada satu anak, pasal tak kesian anak dia seorang ni yang kecil yang bulu penuh kat muka. Dia Ya. dokong tanpa fikir. Setengah orang takut nak dokong, takut ada yang cakap bahaya ke penyakit Hygienic ke, ke. hygienik apa semua. Sanggup terus on the spot dokong, tak kira. Makan tu kasih, sebab Uncle ada ternampak satu video tu, Uncle cakap mungkin dia tak makan. Diorang sampai bukan tuanku dengan permaisuri Makan sekali. makan. Cemar Uncle duri. ternampak ada satu video, tak tahu lah makanan itu, tapi Uncle ternampak yang orang kasih tu memang Makan diorang juga. So maknanya setengah orang mungkin takut racun Hygiene. tapi time tu Uncle percaya tuanku dan permaisuri hanya serah kepada Allah saja. Betul. Kalau betul Allah nak tarik nyawa, tarik. Kalau nak sakit, sakit. Sebab apa? Betul. Sebab dia yakin benda tu rakyat dah, dia dah terlalu rasa serah je lah. Betul. Kan? Kalau ikut keselamatan, bahaya ni. Apa yang tuanku buat ni Kena bukan, check dulu. bukan pasal makanan tau. Ya. Bukan sekadar makanan.
pergi tempat kembara ni, kau tak tahu apa-apa boleh berlaku. Bukan serangan daripada Malaysia, takut serangan daripada negara luar. Masuk tiba daripada hutan, tiba-tiba tengah salam-salam tu. Betul tak? Betul, Keselamatan. betul. Tetapi Tuhanku dengan Pemaisuri steady, jadi apa yang penting kerana Allah Ta'ala. Sebab tu dah ucapan Tuhanku sendiri. Dengar sendiri apa yang dia. Hujung tu, insya-Allah dia keluarkan. Mana ada menteri kita nak sebut macam Tuanku tu, ucapan dia. Ada. Ini buah lagi Dan ada lah. menteri pun Kau kena ingat lah tuanku sikit. dah bunyi dah tu, janganlah politik sangat. Cukup lah tu, letak signage saja kan. Tapi kerja tak jalan. Tapi claim dah claim banyak kan. Jalan patut kena buat 5 km, kau buat 2 km je. Itu kira buat lagi. Yang ada paling kejam tu setengah tu, letak signage. Dah 5 tahun pun tak tahu benda buat pun kan. Signage. Tapi claim dah dapat. Full payment dah. Full payment. Cukup lah tu kartel-kartel di Sabah dan Sarawak ni. Enough is enough. Jangan main duit rakyat. Duit benda ni kesian. Sebab tu Sabah dan Sarawak dah ke belakang 20 tahun. Bukan pasal rakyat yang nak ke belakang. Ini yang ke atas-atas ni, yang kartel-kartel ni, yang kenyang ni, yang buatkan rakyat sesara. Rakyat tak salah dari segi ni. Bukan rakyat nak ke belakang 20 tahun. Bang, tapi uncle tapi yelah, sana banyak mafia ke, uncle tak takut ke uncle sebut-sebut ni kan? Mafia pasal sebab apa? Pasal Yelah, kartel ni dah confirm mafia uncle ke lah uncle? okey, kenapa dia nak kata nak cari uncle pasal benda ni? Kalau uncle mati pasal mafia nak tembak uncle pun, kalau uncle cakap kerana Allah Ta'ala jugalah. Itu je. Sebab benda ni bagi uncle, berapa uncle nak takut sedangkan benda ni kita nak buka mata pada sana. Cukup lah, korang dah kenyang-kenyang lah. Cukup dah banyak lagi, berapa banyak cash korang nak simpan kat rumah lagi. Kan hari tu dah tersekantoi bertimbun-timbun dekat dalam pejabat sendiri. Kan berapa banyak berikat-ikat, bergulung-gulung, cukup lah. Jadi tak perlu lagi lah nak buat macam tu. Selesaikan masalah infra ni secepat mungkin. So uncle rasa sebagai penutup, sekali lagi mari kita berdiri untuk tabik hormat kepada tuanku. Tuanku, kami memang respect sampai mati tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku.